Dia dah stop. Suruh abang transferkan. Maaflah tuan-tuan dan puan-puannya, jadi ada sikit internet interruptionnya. Kita pun manusia kan, jadi apa-apa pun kadang-kadang ada kekurangan, itu biasalah. So boleh share lah kepada kawan-kawan yang mana terputus dia punya perhubungan internet tadi, boleh share pada mereka supaya continue balik, sambung balik ya. Jadi kita dah katakan tadi syaratnya air musyammas yang makruh tu kalau ada air yang lain untuk kita berwuduk. Kalau tak ada air yang lain, maka kita terpaksa pakai air yang dipanasi matahari, maka taklah makruh. Dan yang terakhir sekali ialah tidak takut timbul penyakit. Kalau sekiranya kita tak yakin lah, takkan boleh timbul penyakit pula dengan pakai air yang dipanasi matahari. Kalau kita tak yakin ini air boleh memudaratkan, maka kita boleh pakai tanpa makruhnya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan dalam masalah air musyammas tu. Kemudian didatangkan syair yang menceritakan tentang air itu. Kemudian hukum menggunakan air musyammas, air yang dipanas matahari adalah makruh jika syarat-syarat yang telah terpenuh. Hal ini menurut pendapatnya kuat dalam mazhab Syafi'i. Kalau salah satu 9 syarat tu tak dipenuhi, maka dia tidak makruh ya. Sedangkan menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah tidak makruh. Imam Nawawi ini seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau hidup pada tahun zaman 600 Hijrah. Jadi beliau mengatakan air musyammas itu tidak makruh ya. Jadi dengan itu tidaklah dijadikan dia hukum untuk memakruhkannya air yang dipanasi matahari. Apakah dalil ulama-ulama yang mengatakan air dipanasi matahari itu makruh? Ada didatangkan hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW melarangnya dari menggunakan air musyammas, air yang dipanasi matahari. Beliau bersabda, sesungguhnya air tersebut dapat menimbulkan penyakit belang. Itu baras ataupun sopak ya. Dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi dengan air musyammas kemudian terkena penyakit belang, maka janganlah menyalahkan yang lain kecuali dirinya sendiri. Jadi hadis ini seolah-olah memberitahu kepada kita bahawa airnya musyammas itu boleh membawa kepada penyakit belang ataupun sopak ya. Baik, kita sekarang masuk pada air yang kedua pula. Jadi kita sekarang sedang membicarakan tentang hukum air. Kita dah sebutkan tadi, air yang pertama, air yang suci lagi menyucikan, terbagi pada dua. Ada yang tak makruh. Tak makruh tu semualah. Melainkan yang makruh. Yang makruh cuma satu saja. Air yang suci lagi menyucikan. Yang makruh ialah apa dia yang makruh tu? Ialah yang kita katakan air musyammas. Air yang dipanasi matahari. Baik, sekarang kita masuk pada muka surat 97. Muka surat 97 iaitu air yang kedua. Jenis air yang kedua, air yang suci akan tetapi tidak dapat menyucikan. Itu mustakmal. Air yang mustakmal. Jadi apa tu air mustakmal tu? Air yang suci akan tetapi tidak dapat menyucikan, yang lebih dikenali dengan air mustakmal ialah mastu'mila fi fardi tahara, air yang pernah digunakan untuk segala cara bersuci yang wajib, seperti wuduk dari hadas, atau mandi wajib, atau wuduk anak yang belum baligh. Ini semua namanya wajib ya. Jadi apabila digunakan untuk bersuci dari yang wajib, jadi air itu meleleh, kemudian kita takungkan dia, maka itu namanya air mustakmal. Kau ni ambil air di mana ni? Aku tadi tadarkan, ustaz ambil wuduk, aku tadarkan dia. Maka dapatlah air dia. Itu air mustakmal ya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Sahabat-sahabat Nabi kita SAW, tidak ada setitis air wuduk Nabi SAW yang jatuh kat bumi. Tak ada. Macam mana tu? Bila Nabi berwuduk, sahabat semua tadah. Bila Nabi dah berwuduk, air wuduk tu yang meleleh itu, sahabat tadah, apa dia buat? Dia minum. Masya Allah. Stop. Minum. Ambil barakah. Masya Allah. Sahabat-sahabat ni orang
maaf kata, orang yang sangat rakus kepada barakah Nabi SAW. Allah, apa saja daripada Nabi, semua mereka ambil barakahnya. Kita hari ini kalau cakap barakah, syirik, ini kau lebih-lebih sangat. Itu kita kerana kebodohan kita, kejahilan kita. Tapi sahabat dia lebih kenal siapa Rasulullah SAW. Manusia yang tak ada ditolak bandingnya, yang tertinggi, yang termulia, yang teragung sekali. Masya Allah, sahabat kenal. Sebab tu apa saja daripada, bahkan maaf kata, bila Nabi kahak, Nabi kahak, Nabi ludah, sahabat tadah kat tangan, sapu kat muka dia. Ustaz, boleh ke? Bukan Nabi tu najis, bahkan Nabi tu suci, lebih suci daripada segala-galanya. Masya Allah. Itu dia tuan-tuan, Nabi kita Rasulullah SAW. Tapi kita, siapa yang nak pergi tadah? Bini kau pun tak tadah. Nak kata ludah, lagi orang tak nak. Na'uzubillah. Maaf tuan-tuan, kita cakap itu hakikatnya lah ya. Baiklah, jadi begitulah tu air mustakmal yang bekas daripada kita berwuduk atau mandi ada besar. Maka di sini ada juga yang mengistilahkan dia. Ni istilah ni definisi antara alim-alim ulama adalah sebab-sebabnya. Jadi kita terus pergi saja ke muka surat yang ke-98. Jadi sebelum muka surat 98 tu, muka surat 97 di bawah sekali, pada 3 masalah berikut ini hukum airnya juga dihukumi dengan air mustakmal. Apakah 3 hukum yang dihukumkan air mustakmal? Yang muka surat 98, pertama, air yang digunakan untuk wuduk oleh anak yang belum baligh. Kita dah tahu air mustakmal tu ialah yang kita gunakan untuk yang wajib, ya, untuk wuduk yang wajib. Kemudian untuk kita mandi sadar besar yang wajib, itu kita gunakan untuk air mustakmal. Kita takungkan dia, kita tadah, itu jadi air mustakmal. Tapi dikira juga air mustakmal dalam beberapa perkara, 3 perkara lagi. Apa dia? Pertama, yang digunakan wuduk oleh anak yang belum baligh. Soalan kita, anak belum baligh, wajib semayang tak? Tak wajib semayang, Ustaz. Bila tak wajib semayang, habis kalau dia ambil wuduk, airnya dia dah dipakai tu, air mustakmal tak? Dia tak wajib lagi ya. Jawapannya tetap hukum air mustakmal. Nampak? Jadi walaupun dia belum wajib solat, tapi air yang dia gunakan lebihannya, yang ditadakan daripada bekas air wuduk dia, itu adalah mustakmal. Dan yang kedua, air yang digunakan oleh seorang isteri yang kafirah. Yang kafirah itu yang kafir. Ustaz, isteri kafir? Ini kalau sekiranya orang yang kahwin dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Ya, sebab kita dalam Islam diboleh kahwin dengan orang Muslim lelaki dengan wanita Yahudi atau Nasrani. Tapi ini sekarang banyak kesilapan yang berlaku di antara orang-orang yang kahwin dengan perempuan Yahudi Nasrani. Kenapa? Sebab yang dinamakan Yahudi Nasrani ialah kaum Bani Israel, yang benar-benar daripada kaum yang asal daripada zaman Nabi Yaqub AS turun-menurun anak cucunya. Itu nama kaum Bani Israel, yang kita katakan Yahudi. Dan Nasrani pun dari situ juga sebenarnya. Jadi agama Yahudi dia bukan agama yang menyebarkan kepada dunia, tak ada. Dia hanya keturunan. Memang betul lah, itu memang betul. Tetapi Nasrani ini pula dia menyebarkan missionary, dia menyebarkan satu dunia. Sedangkan Nabi Isa AS, semua nabi-nabi diutuskan hanya untuk kaumnya. Untuk kaumnya saja, itu kaum Bani Israel saja. Melainkan Nabi kita SAW diutuskan untuk seluruh manusia. Itu bezanya. Sebab tu Nabi kita SAW, agama Islam ni agama international untuk seluruh dunia, untuk seluruh alam. Kalau ada lagi manusia ataupun siapa lagi jin duduk kita di bulan, di Mars, di Pluto, maka di sana pun mereka wajib beriman. Masya Allah. Itu Nabi kita SAW. Tetapi nabi-nabi yang lain hanya diutus untuk kaum mereka saja. Jadi kalau sekiranya orang Nasrani hari ini daripada bangsa-bangsa yang bukan Bani Israel, dari segi hukum mereka tak sah, keagamaan mereka tak sah. Kenapa? Sebab bukan untuk mereka agama Nasrani ni. Agamanya hanya untuk Bani Israel. Tapi agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa pun sebenarnya bukan agama Nasrani yang ada sekarang ni. Agama Nasrani sekarang ni mengatakan 3 Tuhan, Maha Suci Allah daripada anak dan beranak dan sebagainya.
Agama Nabi Isa tetap seagama tauhid, sama juga macam semua nabi-nabi termasuk Nabi kita sallallahu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Allah tu Esa, Allah tempat pergantungan, Allah tidak lahir dan tidak dilahirkan. Itu pengajian kita. Ya, itulah dia tuan-tuan. Jadi sebenarnya agama Nasrani pun baiklah, tapi kalau sekiranya ada orang dah kahwin dengan perempuan-perempuan macam tu, Yahudi ataupun Nasrani. Nah, sekarang ni perempuan ini haid. Lepas dia haid, dia nak mandi ada besar. Nak mandi ada besar. Ustaz, dia bukan orang Islam ni. Dia nak mandi ada besar. Air tu dia bertakung tu, itu air mustakmal ke? Dia bukan wajib pun. Dia tu bukan Islam pun. Dia kafir. Tapi tetap air itu dikira air mustakmal yang ditadahkan lepas daripada dia mandi hadas besar dia. Dan demikian juga air tersebut lain halnya jika digunakan untuk taharah yang sunat. Kalau yang sunat tak adalah ya. Ini maksudnya kalau dia maaf ya, airnya digunakan oleh isteri yang kafirah ketika suci dari darah haid agar dapat berhubungan badan dengan suami. Dapat berhubungan badan tu maknanya untuk dapat perhubungan suami isteri. Itu maksudnya ya. Tuan pengarang kita ni malu nak cakap jima ke ya, bergaul suami isteri, jadi ke berhubungan badan. Yang ketiga, air yang digunakan untuk berwuduk oleh seorang yang bermazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi mereka mengatakan tidak wajib niat ketika berwuduk. Mazhab Hanafi ada sikit-sikit beza. Semua mazhab ada sikit-sikit beza antara satu sama lain. Tapi yang prinsipalnya, yang pokoknya semua banyak kesamaan. Cuma sikit-sikit saja. Itu namanya furuk. Furuk tu apa? Cabang-cabang masalah. Jadi mazhab Hanafi kalau berwuduk, dia tak wajib niat. Dia niat tu sunat tapi tak wajib. Katakanlah orang tu dia berwuduk, dia mazhab Hanafi, dia berwuduk tapi dia tak niat. Kalau mazhab Syafi'i, wuduk tak sah ni. Tapi mazhab Hanafi sah. Sekarang airnya ditakungkan. Sekarang macam mana Ustaz? Airnya ditakung ni, dia ni mazhab Hanafi. Airnya tetap kira mustakmal, suci tapi tak menyucikan. Oh, Masya Allah, tuan-tuan. Pengarang kita ni, Masya Allah ya. Dia sudah ambil banyak kitab-kitab, dia dah mengaji banyak ulama'. Jadi semua yang dia dapat tu dia masukkan. Jadi kita ni dengan baca kitab, satu kitab saja, kita dapat banyak huraian-huraiannya, subhanallah. Cuma boleh masuk dan tak boleh masuk, itu je lah. Ustaz cakap, alamak pening lah Ustaz. Tak apalah. Kita ada buku, kita boleh buka, kita refer lah. Kalau semua nak simpan dalam kita punya komputer kita pun tak muat. Dah berkarat dah lama tak pakai ya. Maaf tuan-tuan, kita cakap adik-beradik je lah ya. Baiklah, air yang suci dan menyucikan akan menjadi air mustakmal dengan 4 syarat. Ni sekarang air ni asalnya air suci dan boleh menyucikan juga. Tapi bilakah dia menjadi mustakmal? Dia ada 4 syarat. Bila jadi air mustakmal? Jadi bukan semua air bekas wuduk, bekas mandi semua mustakmal, tak. Ada 4 syarat. Bila cukup 4 syarat ini, baru namanya air mustakmal. Pertama, air itu sedikit. Jadi air itu sedikit. Jadi kalau air itu sedikit, ya, kita ambil air dalam baldi. Ambil dalam baldi, kita ambil air, kita cuci muka, air itu jatuh balik dalam baldi. Itu air mustakmal. Tapi kalau air itu banyak, macam dalam masjid-masjid kampung-kampung. Dulu-dulu Singapura pun dulu ada juga, tapi Singapura dah jarang ada lah. Mungkin dah tak ada lagi. Air kolah. Dia simpan air lah. Besar kolah dia tu. Lebih daripada 2 kolah. Mungkin kita katakan 3-4 kolah. Ataupun kolam lah. Kita kata kolam ya. Kolam ni. Tempat air. Itu kita ambil wuduk. Kita cuci muka, tangan. Air masuk dan sembalik. Itu tak dikira mustakmal. Tak dikira mustakmal. Sebab dia lebih daripada 2 kolah. Lebih daripada 245 liter. Yang kedua, air itu digunakan untuk taharah yang wajib. Seperti wuduk dari hadas, mandi wajib atau mencuci yang wajib. Daripada yang wajib. Kalau yang sunat, itu tidak dinamakan air mustakmal. Saya ada wuduk. Kemudian dah nak masuk waktu zuhur pula. Saya nak ambil wuduk lagi. Padahal wuduk saya tak batal. Jadi sekarang nak ambil second wuduk, itu namanya sunat. Sunat dinamakan memperbaharui. Tajdidil wuduk. Tajdid itu mana? Memperbaharui wuduk. Padahal kita masih ada wuduk. Kita ambil lagi wuduk. Jadi wuduk yang kedua ni sunat. Bila air wuduk tu sunat, jadi air yang meleleh, yang ditakungkan di tadah tu, itu bukan air mustakmal. Itu masih lagi suci, lagi menyucikan. Dan bahkan pula dalam kita basuh air tangan kita atau muka kita. Kita ambil wuduk ni, kita tak ada wuduk. Aku nak solat ni sekarang.
Kemudian aku nak ambil wuduk. Jadi kita nak ambil wuduk, jadi wuduk ni wajib, ya. Bukan sunat, wajib. Tapi yang wajib tu bila? Yang pertama saja yang wajib. Cuci muka yang pertama. Ini airnya ditadah, ini air mustakmal. Cuci muka yang kedua, hukumnya sunat. Cuci muka yang ketiga, hukumnya sunat. Airnya ditadah, airnya cuci muka kedua dan cuci muka ketiga. Maka air yang daripada cucian sunat, dia tidak nama mustakmal. Oh, macam tu. Macam tu lah juga kalau mandi. Mandi hadas besar ni kita baru junub lah, ya. Dah campur suami isteri kita, kita pun kita dah junub nak sembahyang subuh, kita mandi hadas besar. Itu air kita takung tu, itu namanya air mustakmal. Tapi kalau sekiranya kita mandi nak pergi sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat sunatlah mandi, kita mandi. Kita nak pergi sembahyang Hari Raya Aidilfitri, sunatlah mandi, kita pun mandi. Jadi air mandi tu kita takungkan dia tu, maka itu bukan air mustakmal. Kita tak nampak dia punya perbezaan air bertakung ni, melainkan kalau kita kat negeri yang susah air. Saya dulu masa duduk kat Mekah lah, ya. Kita bila nak mandi tu pun air ni tuan-tuan, kita bawa daripada bawah Masjidil Haram masa dekat Mekah dulu, kita duduk atas bukit. Jabal Aulia, Bukit Wali-Wali, nama dia lah, nama bukit lah. Kita tak ada wali, kita ke wali je. Ni nama bukit. Jadi kita bawa air tu dalam gallon lah, ya, 20 gallon yang drum tu kita angkat, bawa naik ke atas bukit. Jadi bila kita nak mandi ke apa, kita ambil air kat sana lah, kita mandi. Jadi air tu apa kita buat? Kita pertama kita tadahkan besin. Lepas tu kita mandi, air tu berturun, bertakung, kemudian kita gunakan untuk basuh baju pula. Ustaz, macam mana ni? Yelah, sebab air tu bersih. Jadi taklah kotor, tak najis. Allah tu zaman dulu lah. Sekarang pun Mekah pun dah moden dah. Banyak dah air, alhamdulillah, tak macam dulu, ya. Baiklah, itu sebagai satu tambahan je lah, ya. Dan keduanya, air yang dinamakan air itu mustakmal, ialah air tersebut terpisah dari badan. Yang terpisah pada badan, yang mana kita dah ambil air itu dah mengalir ke bawah, itu yang terpisah. Kalau air tu masih lagi melekat kat tangan kita, air tu masih melekat kat muka kita, itu tak nama mustakmal. Ya. Jadi kalau kita dah basuh air muka kita pertama, ni ada bekas air kan, basuhan wajib. Ustaz, ni air mustakmal tak? Habis nanti kita ambil air yang kedua, kita basuh, ni dah kena campur mustakmal. Tak ada. Mustakmal tu kalau air tu sudah berpisah pada badan, yang jatuh dan kita takungkan dia, itu nama mustakmal. Yang masih kat badan, kat muka, itu tak nama mustakmal, ya. Dan yang keempat, tidak niat ightiraf. Ightiraf tu apa? Mencedok. Mencedok. Ini masalah ni timbulnya apabila kita ni ambil wuduk dalam air satu baldi. Air satu baldi. Air tu sikit lah kan. Jadi bila air tu sikit, kalau kita cedok tangan kita ni, kita masuk dalam air tu, kita dah cepuh masuk tangan kita dalam air tu, kita cuci muka. Dah cuci muka yang wajib. Kemudian kita masuk lagi tangan kita. Ini air ni bekas-bekas daripada cuci muka. Ini sudah perkara mustakmal dah. Bekas cuci muka. Ya. Ataupun cuci tangan, bekas cuci tangan, air ni kat tangan kita, ambil lagi cedok air yang kita nak campur tangan kita lagi. Jadi ini dah menjadikan mustakmal pula air dalam baldi tu. Tetapi kalau kita niatkan ightiraf, apa tu ightiraf? Mencedok. Macam kita kata tangan kita ni jadi seperti gayung. Tangan kita jadi gayung. Jadi tangan kita gayung, kita masuk air tangan kita dalam baldi, niatkan ini seperti gayung, dan kita pun basuh muka. Itu wuduk kita. Masuk lagi, niat seperti gayung juga, kita basuh tangan kita. Niat lagi, ni seperti gayung juga, kita sapu kepala kita. Jadi itu diharuskan. Kalau tak diniatkan, maka tak jadilah, tak boleh lah, ya. Sebab air yang kita pakai itu air sedikit. Kalau air sedikit lah. Kalau air kolam besar yang kita sebutkan masjid-masjid lama dulu, itu dah no problem. Sebab itu memang air yang banyak, ya. Teka-teki. Ini ada teka-teki pula, ya. Tuan pengarang kita buat teka-teki, tak apalah. Itu kita tinggalkan teka-teki. Niat ightiraf. Hukum niat ightiraf. Faedah. Hukum niat ightiraf. Hukum niat ightiraf adalah wajib jika akan bersuci pada air yang sedikit. Dan jika tidak niat ightiraf, maka sisa airnya menjadi mustakmal.
Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Abdussalam, Imam Ghazali, Imam Abdullah bin Umar rahimahumullah, hukum niat ikhtiraf adalah tidak wajib dan airnya tidak menjadi mustakmal. Ada khilaf juga antara ulama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling kuat mazhab Syafi'i mesti niat ikhtiraf. Ikhtiraf tu macam kita katakan menjadikan tangan kita itu gayung. Ya. Tetapi kalau sekiranya ada pendapat Imam Ghazali dan juga disebutkan Imam Abdul Salam, semua ulama-ulama besar juga mazhab Syafi'i, tak wajib niat. Jadi tak wajib niat tu kita ambil saja, kita cuci muka. Senduk saja tangan kita ke dalam air itu, kita cuci tangan kita. Senduk saja air kat dalam tangan kita, cuci tangan kiri pula. Seterusnya, ya. Allahu alam. Baiklah, waktu niat ikhtiraf adalah setelah mencuci wajah dan sebelum memasukkan kedua tangan ke dalam timba air. Itu waktunya lah. Jadi masa tangan pertama kita masuk tu, tangan kita tak ada bekas-bekas wuduk lagi. Kita pun dah cuci muka. Bila dah cuci muka ni, ada bekas wuduk. Bila ada bekas wuduk, nak masuk dalam tu, nak cuci yang kedua pula, kena niat ikhtiraf. Ikhtiraf tu menceduk, menjadikan tangan kita seperti gayung. Tapi itu pada pendapat yang kuat. Ada pendapat yang ulama kita yang disebut tadi, tak wajib. Habis Ustaz, kalau ada dua pendapat ni, mana kita nak pegang ni? Kita pegang pendapat yang kuat. Andai kata ada tertimbul masalah, terlupalah nak niat, okeylah, tak apalah. Kita ada juga pendapat yang membolehkan. Tak niat pun tak apa, umpamanya. Jadi selalu kita kena ingat, bila kita ada perbezaan pendapat dalam mazhab Syafi'i juga, ada pendapat kuat dan beberapa ulama yang lain, kita pegang pendapat yang kuat. Tetapi kalau sekiranya ada masalah, ada kesulitan, kita boleh pakai pendapat yang disebutkan oleh nama-nama ulama yang tersebut. Itu cara tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kita dah sebutkan tentang masalah air yang makruh. Kita dah sebutkan air yang suci lagi menyucikan, tapi ada terbagi pada dua, yang makruh, yang tak makruh. Dan kemudian kita dah sebutkan air mustakmal, air yang telah dibekas gunakan untuk yang wajib, ya, dengan syaratnya. Kalau sekiranya tak penuh syarat, maka taklah dikatakan dia mustakmal, ya. Jadi syaratnya itu mesti air itu sedikit, dan keduanya air itu digunakan untuk yang wajib, cuci yang wajib. Dan air tersebut terpisah dari badan dan kemudian tidak niat ikhtiraf, tidak niat menceduk, kalaulah daripada baldi air yang air sedikit. Itu tuan-tuan. Jadi itulah dia tuan-tuan perbicaraan kita hari ini, dan insya-Allah kita sampai kepada air yang najis atau air yang terkena najis, iaitu mutanajis, wallahu a'lam, di muka surat 99. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah jangan lupa besok hari Sabtu pengajian kita macam biasa, kita akan bicarakan tentang bab kiamat seperti mana kita dah janjikan. Hari hujung minggu, Sabtu, Ahad kita gunakan kuliah kita untuk menyambung pembicaraan kita bab kiamat. Dan insya-Allah tuan-tuan, dan kita juga akan membicarakan tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah izinkan sihat walafiat, untuk saya sambungkan pada waktu malamnya. Kalau tidak, akan saya maklumkan. Dan yang ketiganya, jangan lupa insya-Allah hari Ahad ini, pada 4 hari bulan Oktober, hari ini 2. Jadi besok, lusa, kita akan mengadakan maulid bulanan. Sebab kita dah sebutkan dalam awal-awal lagi, setiap hari Ahad yang pertama dan setiap bulan, kita akan mengadakan maulid bulanan, ya. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan adakan maulid bulanan pada jam 11 pagi. InsyaAllah 11 pagi dan sampailah pada jam 12.30 atau 1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan siap sedia insyaAllah pada hari Ahad kalau tak dapat ke mana-mana. Dan insyaAllah saya akan hadirkan bersama dengan beberapa barakah khazanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mudah-mudahan dapat kita barakahnya juga insyaAllah. Baiklah, sampai situ saja untuk kita pada hari ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang dah telah berderma. Dan kalau buatkan pay now atau transfer, sebutkanlah, ya, tujuannya untuk maulid ataupun untuk madrasah ataupun untuk fakir miskin ataupun untuk zakat. Jadi kita pun nak bagikan pun kita tahulah di mana tempat yang sepatutnya. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mereka yang mengirim yang dahulu-dahulu yang tak menyebutkannya dan saya pun tak dapat trace, saya akan bagikan juga sebahagian-sebahagian kepada madrasah,
maulid ya, dan juga fakir miskin. Jadi merata-rata juga lah semua dapat manfaatnya insya-Allah. Dan dengan itu saya minta maaf kepada mereka yang nak order kitab ini, silalah order melalui online dalam FB saya insya-Allah. Kitab tu insya-Allah pada minggu depan akan dihantarkan ke Singapura, ya insya-Allah kita akan edarkan secepat mungkin bila sudah sampai ke tanah air insya-Allah. Dan terima kasih kepada mereka yang telah derma dan juga mereka order. Sekian saja dari saya. Mari sama-sama kita baca istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca selawat Nabi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي والحبيب على آله القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على آله القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على آله القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على آله القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على آله القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على آله القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على آله القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على آله القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على آله القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على آله القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.